Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mengikuti majlis ilmu melalui program Jom Singgah Wakaf Ilmi kita pada malam ini. Dan alhamdulillah kita pada malam ini masuk kepada siri yang ke-29. Semoga dengan program kita yang kita adakan setiap 2 kali seminggu ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan menambahkan ilmu dan serta meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para hadirin pelayar penonton kita yang setia, mulakan kita mohon untuk like, share, kita kongsikan kepada rakan-rakan kita sebagai suatu perkongsian yang berkebajikan. Semoga ianya saham kepada kita. Kerana program kita ini merupakan suatu sumbangan wakaf para ilmuwan kita yang ingin berkongsi dan juga ingin membina supaya kita berada senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni sepatutnya kita bertiga. Namun kerana ada musyakkah akhir daripada jadi memohon maaf, maka saya berdua dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Baihaqi Atiqullah. Jadi dipersilakan Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dengan watak ceria sama kan? Kenalah ke tidak? Ustaz Baihaqi ni dia ceria sama. Ambon rasa ceria dah, tapi watak ceria hebat lagi. Yang berasa syukur dan suka kerana pada Ustaz dapat sama-sama dengan kita pada siri yang ke-200 malam ni. Baik Ustaz, kita pada malam ni tajuknya agak luas. Maknanya kalau tajuk tu perbincangan luas. Tajuk kita pada malam ini iaitu bangkit setelah terjatuh atau bangkit setelah jatuh. Jadi satu ungkapan yang insya-Allah akan memberikan kepada kita satu perangsang atau dorongan ataupun dapat membimbing. Kerana kita tengok tak semua orang yang boleh hadapi suasana begini. Baik Ustaz, hidup kita ni adalah ibarat satu perjalanan. Ataupun satu mengenderai, melayari ataupun apa sajalah. Seolah-olah kalau kita ibaratkan sebagai satu pelayaran, hidup ini ibarat satu perjalanan melalui sebuah bahtera di laut misalnya, ataupun kalau melalui daratan, melalui ada tunggangnya ataupun mengenderai kenderaan di daratan, di udara, mana itu adalah satu gambaran hidup dia berjalan. Jadi tidak semua kita ada, khususnya kita umat Islam, tak semua kita ni mengetahui akan perjalanan hidup kita. Walaupun ada panduan, ada kejelasan daripada Allah Subhanahu wa taala
dan juga daripada Nabi SAW. Namun tidak semua yang dapat memahaminya. Maka tak dapat tidak suatu keadaan akan ditempuhi oleh setiap kita. Sama ada keadaan itu kecil atau lagi kalulah suasana itu besar. Kita panggil musibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ya bermaksud apa-apa yang kamu timpa atau perolehi daripada kebaikan datangnya daripada Allah. Dan apa-apa yang kamu tempuhi dari keburukan datangnya pada diri kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kamu seorang utusan. Semoga dengan utusan itu cukup nak berikan suatu penyaksian kepada kamu. Jadi di sini kita tengok Al-Fadhil Ustaz. Dalam kehidupan kita ini sebahagian besarnya ramai manusia tidak dapat jangka ataupun tak dapat nak menentukan apa-apa yang akan berlaku di masa akan datang. Itu adalah suatu dia panggil kunci rahsia Allah. Nah, min mafatihil ghaib, kunci rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala tidak pernampakkan. Allah taala kata ma tadri nafsun ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tidak akan dipernampakkan apa yang akan berlaku esok hari. Jadi oleh kerana itu adalah rahsia Allah, maka kita dapat tidak kita manusia ni akan berdepan dengan bermacam-macam cobaan, bermacam-macam cabaran. Baik, salah satu dah apa yang kita hadapi ada banyak, ada kebahagiaan, ada kejayaan, ada kebaikan, ada kehebatan. Di sebalik itu ada lawan dia, iaitu ada keburukan, ada kegagalan, ada keresahan, ada bermacam-macam dia panggil unsur-unsur negatif. Maka ramai kita ni tidak mengetahui punca-punca yang membolehkan seseorang itu terjatuh, gagal, resah, ataupun kita panggil mengelak, mengecup dan sebagainya. Ada. Jadi untuk mukadimah ini boleh Ustaz kongsi ataupun Ustaz cuba bagi kepada kita sebab-sebab ataupun punca-punca seseorang insan itu mengalami suasana sebegini yang buruk, yang negatif. Sama ada dari segi kejahilan ke ataupun dari segi macam-macam. Itulah ada. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan resah gelisah. Apabila mereka ditimpa dengan keburukan, mereka akan gelisah, bimbang.
apabila mereka diberikan nikmat, mereka mula lupa dan mereka tidak mahu berkongsi apa yang mereka ada dengan orang lain, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Sadaqallahu alazim. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Yusri dan juga Urustia Wakaf Ilmi. Sekali lagi jemput Ambo ke wakaf ni. Mari duduk atau wakaf untuk kita bincang secara santai. Walaupun santai tapi tajuk yang diberikan ni adalah satu tajuk yang serius. Kita boleh sama-sama pakat fikir untuk kita mengambil faedah dan juga pengajaran yang baik bagi kehidupan kita. Apabila disebut berkaitan dengan tajuk bangkit setelah jatuh, benda tu memang satu tajuk yang sangat luas lah. Biasa kalau kita rebuh ni memang kita akan bangun. Man tak ada orang rebuh dia akan duduk rebuh situ kecuali dia cedera nak bangun kan. Rebuh tu bangun selalu. Cuma bangun tu lagu mana. Dalam kehidupan kita ni ibaratnya lagu tu lah. Orang ni ada masa dia berjaya, ada masa dia gagal. Mana tidak. Boleh kata tak ada orang ni dia duduk dalam keadaan jaya semua. Dia tak ada orang duduk dalam keadaan gagal semua. Cuma lagu mana kita nak kita sebut melihat atau pemandangan ni kegagalan kita ataupun kita nak jaga kejayaan yang kita ada. Sebelum daripada tu boleh jadi kita kena tanya juga apabila kita sebut kejayaan ni memang semua orang nak. Tak ada orang nak, tak ada orang tak rasa kejayaan kan. Tak ada orang mana lawan pada kejayaan ni bagi istilah kita gagal lah ataupun tak berjaya. Cuma lagu mana kita nak ukur kejayaan tu. Boleh jadi bagi setiap orang kejayaan ni lain-lain. Dia tidak serupa. Ada orang kejayaan dia mengikut bidang dia. Kalau seorang pelajar, berjaya bagi seorang pelajar ni boleh jadi dia dulu lah. Dia boleh periksa nombor 1 ataupun boleh markah tinggi. Kalau boleh markah rendah atau boleh nombor kosong kan, kira tak berjaya lah. Pandangan dia kan, mana pandangan umum masyarakatnya. Walaupun boleh jadi tidak semestinya lagu tu. Maknanya setengah orang kalau tak berjaya dalam pelajaran kan, maka gagal selama-lamanya. Tidak juga. Ada orang mana dia telah terbukti dalam dunia ni ngaji tidak mana-mana tapi dia berjaya dalam hidup dia. Boleh jadi dalam pengajian ilmunya bidang tu dia tak berjaya tapi dalam bidang lain dia ada kejayaan. Sebab tu kita nak sebut ukuran kejayaan tu dia tidak serupa bagi setiap orang. Bagi orang main bola kejayaan dia boleh jadi sama ada sumat gol atau boleh piala lah kan. Tapi ada juga orang main bola daripada kecil sampai besar tak aja boleh semak gol sekali rabuk pun. Tapi dia suka main bola. Mana kadang-kadang tinggal benda lain nak main bola. Tak aja boleh piala pun. Walaupun dia berebut semua. Tapi dia nak kata dia gagal tak juga kerana main bola tu merupakan satu kebahagiaan bagi dia. Tak boleh gapo-gapo pun dia suruh main tu sudah cukup bagi dia untuk dia rasa suka, dia rasa tenang. Ada orang kita sebut kalau kita dekat dengan kita kat orang politik. Orang politik ni kalau dia ukuran kejayaan dia boleh jadi boleh merata atau boleh jadi kerajaan. Tapi ada juga orang sebut jadi kerajaan pun tak berjaya kok. Sebab tu orang gelar kerajaan gagal. Ayatnya tidak semestinya apabila dia buat satu kerja dia boleh benda tu, lepas tu dia berjaya untuk menguruskan kalau dia kata kejayaan. Maknanya tengok pada satu-satu isu, tengok pada satu-satu kes. Boleh jadi berjaya pada satu peringkat tapi gagal dalam peringkat yang lain. Boleh jadi tak berjaya dalam satu benda tapi dia berjaya dalam benda yang lain. Kalau kita tengok orang kaya di dunia ni, disebut Bill Gates kan, maknanya token komputer, token Microsoft. Dia wajak dia ngaji tak mana-mana, dia tidak lulus mana-mana universiti. Tapi dia adalah orang yang paling kaya sekali. Duit banyak, pitih banyak. Maknanya nak wajak kejayaan itu
boleh jadi dalam satu segi kita mengukur kejayaan itu dengan adanya CJ tinggi, dengan adanya ilmu banyak. Dan mana ilmu banyak tu kita ukur dengan CJ, walaupun kadang-kadang ada orang CJ tak ada tapi ilmunya banyak. Macam orang ngaji pondok dia, CJ tak ada mana tapi kalau dari segi ilmu, kalau nak atur dengan orang lain, kalau dia ngaji banyaklah ilmu dia. Maknanya setengah, tapi pandangan masyarakat umum ni dia nak tengok pada CJ. Tapi benda yang dibuktikan kadang-kadang terbalik daripada pandangan orang ramai. Jack Ma, orang kita sebut token apa Alibaba tu. Lalu ni orang pakai beli online belakang kan. Salah satu syarikat online selain pada Shopee, Lazada ni ialah Alibaba. Alibaba ni mana syarikat perniagaan online antarabangsa. Dia diasaskan oleh Jack Ma pun dia kata dia tak lulus, minta nak masuk college pun orang tak terima. Mana tak boleh CJ dalam bab ngaji ni. Tapi dia boleh menguruskan perniagaan yang begitu besar dan menjadi antara orang kaya di dunia. Maknanya saya nak sebutnya ialah ukuran kejayaan itu. Kadang-kadang kita ukur kejayaan itu mengikut bidang orang itu masing-masing, tapi ada orang anggap benda tu berjaya, tapi pada pandangan orang lain benda tu masih lagi gagal. Ada orang lain tengok benda tu sebagai satu kegagalan, tapi bagi dia itu sudah kejayaan. Mana rakyat kita orang Islam ni Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi SAW ayat, kita tengok benda tu comel belaka. Kalau kita boleh nikmat kejayaan pun itu satu kebaikan bagi kita untuk kita syukuri. Kalau Allah Ta'ala takdir kepada kita benda tu nampak macam gagal, nampak macam tak berjaya, tapi itu juga adalah satu benda yang Allah Ta'ala minta untuk kita terima, dan kita minta atau kita diminta untuk sabar kan, untuk redha. Terima benda baik, kita syukur. Terima ujian yang kita rasa tidak baik, itu kita diminta untuk sabar. Semuanya bagi orang yang mukmin adalah semuanya kebaikan. Sama ada berjaya ataupun tak berjaya, semuanya adalah satu kebaikan bagi kita. Maknanya jangan kita anggap masa kita rebah tu tak baik. Boleh jadi kita rebah tu ada sebabnya. Mana kita nak cepat, tiba-tiba kita rebah. Apa rebah? Rupa-rupanya kalau kita tak rebah, kita akan pergi ke depan, ada kereta duduk tengah-tengah, lalu kita kena tepuh. Mujur kita rebah, jadi kita sakok situ, kereta pun lalu, tak ada tepuh kita kan. Mana ada sebab juga apa kita rebah. Nak suruh berhenti sebentar, pasal nak elok daripada kereta hot derah yang kita tak tahu ada depan kita. Jadi sebab tu dalam agama kita, semua benda yang berlaku pada kita ni ada kebaikannya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada satu benda yang kamu benci, gagal ni tak ada orang suka, tapi dia baik bagi kamu. Ada benda yang kamu suka, boleh berjaya, boleh ke tu, boleh orang sanjung dan sebagainya, boleh jadi benda tu yang kamu suka, tapi wa huwa syarrul lakum, dia ada satu keburukan bagi kamu. Dengan sebab kejayaan kamu tu, kamu tak ingat pada benda lain, kamu tak ingat pada Allah Ta'ala, kamu lupa kepada manusia lain, kamu tak berhenti nak buat jasa. Jadi tak ada benda, tak ada guna juga kan. Jadi tengok lagu mana kita melihat dan mengukur lagu mana yang disebut kejayaan, lagu mana yang disebut kegagalan. Ya, kalau kita tahu benda tu, kita boleh urus kan dengan lebih baik lah. Wallahu a'lam. Itu mukadimah. Comel. Masih. Itu ada gambaran kepada kita kena dengan ukuran yang kita alami dalam kehidupan kita. Maknanya semua kita tu kita tidak dapat ukur dengan secara objektif. Dia ukuran dalam bentuk fleksibel ataupun dalam bentuk subjektif, bermacam-macam. Ada berbagai-bagai. Ada. Jadi ukuran kegagalan, ukuran keburukan diukur oleh apa yang dialami. Ada apa yang dialami. Tidak kata sebagaimana Ustaz sebut ni, orang kaya tu dia kata dia adalah berjaya. Kadang-kadang kita tak tahu dia mengalami apa yang di sebalik itu. Ada. Jadi pokok pakarnya
satu benda yang kita nak bawa iaitu berkenaan dengan kejatuhan ataupun kegagalan. Ada. Jadi setengah daripada kita tidak masuk ataupun tidak mengerti. Kita panggil jahil lah. Jahil situasi dia alami. Dia berada dalam kegelapan. Tak semua orang tahu dia ni berada dalam kegelapan. Dia berada dalam kegelisahan. Ada. Dia mengalami suasana-suasana yang buruk. Ada. Jadi seterusnya Ustaz. Ada. Sebagaimana kita tengok masyarakat jahiliyah. Mereka dikelari sebagai masyarakat jahiliyah. Mereka sendiri, mereka tidak tahu mereka ni jahil. Ada. Mereka tahu setelah Rasulullah SAW, Allah SWT, Nabi SAW. Mereka beriman kepada Allah. Ada. Jadi di sini Ustaz, ada. Kok mana-mana dalam hidup ni, setiap daripada kita, terutama sekali kita orang beriman, kena ubah ataupun kena bikah bangun. Tak boleh selamanya berada dalam keadaan yang sedemikian. Kalau dalam keadaan yang resah, kena segera bangun supaya ceria. Kalau dalam keadaan dikhianati, maka kena bikah bangun untuk menegak keadilan. Kalau dalam keadaan kejahilan, segera mencapai iaitu keimanan. Kalau dalam gelap, sepuluh orang kata, dah gelap lah mudah. Kalau tak ada api, maka cepat-cepat kita akan cari lilin, cari lampu. Kerana kita tak boleh berada dalam suasana gelap gitu. Baik, soalan kita yang kedua ni, yang kedua ni, siapa kena buruk, kena mati? Siapa kena berubah? Sebab kita tak boleh kita kata untuk diri kita nak ubah. Mungkin setengah daripada kita tak mampu untuk diri dia bikah bangun. Maka siapa yang kena bangkit? Siapa yang kena bangun? Siapa yang kena ubah? Dan bagaimana Ustaz nak bawa perubahan itu atau kebangkitan itu? Terutama sekali kalau kita jatuh rebah dikhianati Ustaz. Jadi Allah Akbar, suatu keperikatan yang amat dahsyat lah. Kalau nego rugi kita kata, peniaga rugi, ramai ada orang sanggup bunuh diri, jadi tak betul hidup. Namun kalau dikhianati, lebih-lebih lagi kawan, rakan khianat, Allah Rabbi Ustaz. Baik, soalan seterusnya Ustaz. Cuba Ustaz kongsi siapa yang kena bangkit dan bagaimana? Ada. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Soalan panjang-panjang cuma nak bagi kita sambung lepas tu lah kan. Okey. Mula-mula nak respon sikit bab jahiliah tadi. Jahiliah zaman Nabi ni bukan kata tak ada ilmu. Kalau kita tengok nak banding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari segi masyarakat Arab pada masa tu, dia ada ilmu dah. Dia boleh bersyair, dia boleh menulis, dia boleh baca, setengah-setengah orang. Hatta Rasulullah sendiri pun Allah Ta'ala bangkitkan dalam keadaan ummi, dalam keadaan nak baca tak boleh, dalam keadaan nak nulis tak boleh. Kalau dari segi ukuran orang zaman dulu, mana Rasulullah tu adalah sepatutnya lebih jahiliah kerana Nabi ni tak pandai baca, Nabi ni tak pandai menulis. Tapi gelaran jahiliah ni digelar kepada orang yang bukan Islam. Walaupun dia pandai baca, walaupun dia pandai menulis, walaupun dia dari segi tu dia ada ilmu. Maknanya boleh syair, boleh tulis syair, gantung pula syair di Kaabah kan. Tapi ilmu yang ada pada mereka tu tidak mampu untuk membawa mereka kepada kebenaran. Itu yang disebut jahiliah.
Bukan kata tak ada ilmu, bukan kata tak ada maklumat. Maklumat banyak dalam WhatsApp ni, macam-macam maklumat kita terima. Tapi duk pilih benda-benda hak tak betul semua. Benda hak tu dah betul jelas orang rakyat hak betul, tapi kita dia kerahkan kita kan ambil hak salah semua. Nak rayaknya kita tak boleh guna ilmu kita tu untuk melihat benda hak betul. Dan benda betul ni dia tak kira siapa. Mari daripada siapa pun, kalau benda tu betul kita kena terima lah. Benda salah mari daripada siapa pun, walaupun mari daripada orang yang kita sanjung, walaupun mari daripada orang yang kita sayang, tapi kalau dia salah tak salah lah. Maknanya di situlah kita sebut ilmu kita membawa kita kepada keluar daripada jahiliyah. Tak pada ada ilmu saja tapi tak digunakan untuk kebaikan kita, untuk menilai hak mana hak betul, hak mana hak salah, hak mana hak benar, hak mana hak jahil. Jahiliyah zaman Nabi dulu gitu. Bukan tak ada ilmu, tapi ada ilmu pun ilmu dia tak guna untuk dia nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak tahu kebenaran, dia nak meletakkan akal dia di tempat yang betul. Nak guna akal betul lagu mana kita sebut ilmu ada tapi masih lagi duk sembah berhala. Berhala tu dia buat, lepas tu dia je sembah. Mana sepatutnya berhala tu sembah dia kerana berhala tu dia buat. Ni dia dia buat berhala, dia sembah berhala. Mana tak gong lagu tu. Maknanya dia tidak boleh memikirkan benda walaupun secara logik ataupun secara yang betul menggunakan maklumat dan info yang dia ada. Okey. Apabila kita sebut balik hak ubah tadi. Cuma nak ayat sebelum daripada tu kita kalau kita baca sejarah nabi-nabi nak wayak dari segi ukuran hak kita nak sebut gagal atau berjaya tadi. Di mana kita tengok sejarah nabi-nabi ni tidak semua menunjukkan kejayaan. Mana dari segi kejayaan yang diukur ataupun yang ditengok kepada ukuran manusia lah. Kita tengok ada nabi dia berdakwah berapa orang iaitu dia. Nabi Nuh berdakwah sampai dekat dengan 1000 tahun. Orang naik atas kapal dia, orang ngelas sekali berapa orang ya. Orang berimeh pada dia tu berapa orang. Daripada ribu-ribu rakyat dia ataupun pengikut dia, umat dia tu berapa orang ya tu dia. Nabi Ibrahim, mana nabi-nabi ulul azmi. Nawayaknya tidak ramai. Tapi adakah nabi-nabi itu disebut gagal? Tidak juga. Mana nawayaknya ukuran gagal berjaya ni bukan dengan sebab tengok berapa ramai orang hak turut kita. Kita royak orang tak dengar. Kita tidak bermakna kita gagal, tidak. Sebab tu dalam bab dakwah ni ulama kita sebut ada 4 perkara yang kita kena tengok. Bapa kita, lagu mana kita nak berjaya dan bapa kita boleh jadi gagal. Ada 4 benda yang biasanya kita tengok. Yang pertama kita kena tengok da'i, maknanya orang jung ngajak kan. Siapa pendakwah tu. Yang kedua kita kena tengok mad'u. Orang yang kita ajak tu lagu mana. Yang ketiga kita kena tengok metod dia, cara dia ajak tu lagu mana. Yang keempat kita kena tengok gapo ataupun bahan yang dia bawa. Dia nak bawa orang, nak ajak orang ni gimana. Kalau kita balik pada nabi-nabi tadi, semua benda yang libat dengan nabi ni, nabi tu da'i. Nak kata nabi ni ada ataupun orang yang gagal, nabi ni tak cerdik, itu jauh sama sekali. Nabi adalah orang paling bijak sekali. Nabi adalah orang paling pandai sekali. Nabi adalah orang paling banyak ilmu sekali. Da'i dalam bab tu nabi excellent ataupun nabi-nabi adalah yang berjaya. Cara ataupun metod yang dibawa oleh nabi-nabi, cara dakwah nabi ni adalah yang paling baik sekali. Sama ada cara lemah lembutnya ataupun kalau jumpa dengan orang kerah, lagu mana jumpa macam Nabi Musa jumpa dengan Firaun, lagu mana semua sekali tu, cara yang dibawa oleh nabi-nabi ni adalah cara yang paling bijaksana sekali untuk bertemu dengan pengikut-pengikut dia, umat dia. Bahan ataupun gapo Nabi bawa, agama Islam ni kalau kita kata agama yang salah, tidak juga kerana dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana benda tu adalah benda yang betul benar. Mari benda betul, benda benar dan tidak ada kesalahan di dalam pada agama dan juga bahan dakwah. Jadi mana sebenarnya silap kalau ada orang tak ikut lagi. Tu boleh jadi balik kepada mad'u lah. Nabi molek dah. Cara comel dah. Bahaya molek dah. Tapi tak dengar juga apa-apa. Kih mad'u. Ataupun kih orang yang dia ajak ni. Orang tu. Ataupun orang kita, manusia kita ajak.
perangai orang macam-macam. Ada orang boleh terima, bila ramai orang tak boleh terima. Mana tak boleh terima tu bukan kerana dia tengok Nabi ni tak betul, dia tahu Nabi ni betul. Kan? Tak boleh tengok tu bukan kerana cara Nabi ni dia tak setuju. Dia tahu cara Nabi yang paling molek sekali, hikmahnya. Dia tak boleh terima ni bukan kerana Islam yang Nabi bawa ni kita sebut salah, tidak. Tapi semua tu kerana balik pada diri dia sendiri. Dia tu tak boleh terima kikrah dia ataupun ada kepentingan lain. Jadi ni yang menyebabkan dakwah ataupun Nabi-Nabi itu tidak diikuti oleh pengikut-pengikut dia. Mana balik kepada manusia tu sendiri, balik kepada orang tu sendiri. Kita pun lagu tu juga, mana kita ni kalau buat kerja tu, yang pertama memang kita dari segi da'i, kita kena pelengkapkan diri kita dengan cara yang terbaik. Cara ataupun metod kita. Anda ingat lagi arwah tu Guna Aziz dulu dia buat misal. Dia kata kita bawa Islam ni macam kita nak beri hadiah kat orang. Tapi kalau kita bawa hadiah mahal sekalipun, bawa kan, tunjuk handphone nak beri. Aku nak beri handphone, kamu hari ni. Hadiah ni mahal dah kalau kira. Tapi masa kita nak olah handphone ni, kita tak kaki. Olah dengan kaki. Olah dengan kaki, ambil olah dengan kaki kita, dengan handphone tu tak kaki ke, olah dia ambil. Ambo ingat bukan saja dia tak terima, dia sepak kaki kita kan. Bukan kata handphone tu tak mahal, bukan kata dia tak save handphone tu. Tapi dia tak save tu kerana cara kita. Cara kita olah tu tak kena. Maknanya benda tu molek dah. Benda tu mahal dah. Kita pun dia percaya je, tapi kerana cara kita rakyat tu, cara kita olah, cara kita persembahkan kepada dia tu, waktu yang dia tak setuju. Maka dia tak setuju dengan cara kita. Jadi kita kena tengok, kita kena baiki situ. Baiki situ. Untuk orang-orang kita sebut menghadapi kegagalan ataupun jatuh lagi ni, tak terima gapo kita bawa ni, memanglah satu cabaran bagi kita untuk tengok kalau kita sendiri terlibat dengan kegagalan ataupun kejatuhan ni, kita lah kena bangun ya sebelum daripada orang lain kan. Cuma kadang-kadang kita ni rok bangun seorang, tapi kadang-kadang kita tak rok nak bangun seorang, kita kena ajak saing. Kita siapa kena berubah, kita lah. Mana kalau kita ni ramai, kita ni jemaah, kita ni kena berubah lagu mana. Kita tengok gapo lah ni hak jadi masalah bagi kita. Kita ni dah misal kata dah lah tak ramai, lepas tu duk balas sama sendiri pula. Dah lah tak kuat, lepas tu duk main kekoh sama sendiri. Kau tak kuat lagi kan. Jadi kita kena ubah, kita lah kena ubah. Kalau kita nak harap orang lain ubah kita, pas bila? Maknanya kalau kita tak berubah, dan sebab tu Allah Ta'ala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan ubah gapo hak ada pada kita kecuali kita sendiri hak berani berubah. Kita berani untuk mengubah dia. Dan kita kena koreksi balik, kita kena tengok balik mana kelemahan kita. Kelemahan kita tu bukan bermakna dia akan lemah selama-lamanya. Orang kalau kita suka tengok orang main bola ni kan, dia selalu tengok kita nak serai dia ni pasukan dia lemah halik mana. Dan orang hak kita ahli kita pun orang tengok juga kelemahan kita halik mana. Jadi kalau kita tahu kelemahan kita akan tutup lalu hal itu. Maknanya kelemahan tu bukan satu kelemahan sampai bila-bila. Dia boleh jadi kekuatan bagi kita apabila kita tahu dan kita faham cara kita nak menutup kelemahan kita. Jadi satu keburukan, satu kelemahan, dia boleh menjadi satu kekuatan baik balik bagi kita kalau kita pandai mengolah dia, kalau kita pandai guna dia untuk kita bangkit selepas daripada itu. Jadi jangan jadikan kegagalan kita, kejatuhan kita tu kita jatuh selama-lamanya tanpa kita boleh bangkit, kerana benda tu boleh kita guna untuk kebaikan kita. Kalau pengkhianatan tu mula lepas badan ni kerana boleh jadi panjang sikit. Ya. Memang kalau kita tanya ada siapa yang kena bermula, siapa yang kena berubah, kita lah. Ya. Satu kata-kata oleh tokoh ibda nafsak. Mana kita kena mulakan dengan diri kita. Ada kena mula dengan kita.
Baik, ada satu pandangan kitab, ada kitab dikarang oleh Dr. Majidi Al-Hilal. Kaifa nabda? Bagaimana kita nak mula? Ini akan satu persoalan lah. Jawapan bagaimana kita nak bermula, bagaimana nak bermula. Saat ni kita sedar dah siapa yang kena bermula. Satu, saat ni di kita masing-masing. Di atas kita sedar, kita tahu kita mengalami keadaan-keadaan buruk, keadaan gagal, jatuh dan sebagainya, maka tak dapat tidak kita rasa bertanggungjawab, kita kena mulakan. Namun tidak ada semua orang yang boleh dia bikah bangun dengan sendiri. Ada contohnya satu keluarga dalam masalah kekeluargaan. Keluarga dia ni siapa dia beruntung. Dapat seorang pun tak jadi misalnya. Keadaan rumah tangga ataupun keluarga tidak menentu, faktor pengurusan dan sebagainya. Jadi kalau nak agak dia sendiri bikah bangun ataupun dia sendiri untuk berubah, tak akan dapat. Maka tak dapat tidak. Ada satu pandangan ulama, islah nafsak wa du'u ghairak. Dalam masyarakat kita, lain daripada kita baiki di kita sendiri, maka kita kena juga rasa kesia belah kepada orang lain. Tak boleh kita nak beranggapan kita hidup dalam nafsi-nafsi ataupun keluarga kita, keluarga orang. Maka tak dapat tidak kita wadu'u ghairak. Cuba kita hulurkan tangan untuk kita bantu. Sebab itulah dalam Islam ada konsep ta'awun, ada konsep takaful, ada konsep tasamuh. Dia bukan di sudut kita nak bagi makan saja. Sebagaimana contoh di musim pandemik ni Al-Fadhil, kita nampak orang nak makan saja. Dia boleh makan, tapi ada perkara-perkara lain lagi yang dia alami. Kalau tidak, taklah begitu ramai orang bunuh diri belah-belah ribu. Orang bunuh diri. Maka dia ada satu tekanan yang kita tak nampak. Jadi di sinilah satu peranan bagaimana nak mengimbangi dalam keadaan keresahan yang dialami dalam suasana yang begini mencabar. Jadi siapa yang kena bangkit, bermula diri. Setiap orang mesti kena berlapis dada, menerima hakikat, kena berubah. Tak boleh dia berpeluk tubuh dengan menyerahkan takdir semata-mata. Maka kena berusaha. Jadi usaha tadi daripada rakyat, daripada masyarakat, daripada negara, kalau kita kata kerajaan sendiri pun berperanan di samping individu-individu yang lain. Baik Ustaz. Jelas pada kita tadi, mesti kita kena berubah. Kita kena berubah. Baik. Soalan seterusnya Ustaz, bagaimana kita nak bermula? Kembali kepada satu kitab yang dikarang oleh Dr. Majidi Al-Hilali. Kaifa nabda bi anfusina. Bagaimana kita nak mulakan dengan diri kita. Bagaimana kita nak mulakan untuk bangkit. Bagaimana kita nak cetuskan kebangkitan. An-nuhud, iaitu bikah bangun. Ada satu istilah an-nuhud ma'al Islam. Ada satu slogan dia pernah kalau Al-Rahman Guru, membangun bersama Islam. Itu salah satu. Itu kerangka yang besar. Baik, dalam kita nak bicara ini, bagaimana perubahan itu nak bermula? Okey, Ustaz. Okey. Terima kasih. Dia memang berubah ni, dia bunyi mudah tapi dia satu benda yang agak sukar lah. Kerana apabila kita buat satu benda, dia jadi terbiak, kita nak ubah benda tu susah selalu kan. Tapi kalau kita tak ubah, terbiak kita tu akan bawa kita
siapa lagu tu lah sama pun. Sebab tu orang kata kalau kita buat gapo-gapo ni kita kena berani merancang. Kalau kita gagal merancang, kita sebenarnya merancang untuk gagal. Mana orang sebut gitu, maknanya buat benda-benda ni kena ada perancangan, buat benda-benda ni kena ada disiplinnya. Kita tengok gapo hak kita lalui sebelum daripada ni, dan gapo hak perlu kita ubah. Maknanya kalau benda hak comel dah tak payah ubah, benda hak tak comel tu lah kita kena ubahnya. Kalau kita dak buat benda tu lah, kerja kita ni kita rancang benda yang sama, cara kita buat pun benda tu lah. Kalau kita mengharapkan keputusan yang lain, dia tidak akan berlaku lah. Macam kajian yang ada, misal kata kan, kajian learning ni tukar Perdana Menteri lah. Hak lain-lain tu hak tu lah berlaku. Lepas tu kita nak agak dia berubah menjadi sebuah kajian yang lebih baik daripada sebelum ada ni. Support. Bagi Amor ni support. Maknanya kerana benda tu lah. Kita baru ni kita panggil, bukanlah mana ramai orang panggil dia tu kajian gagal. Kajian tak berapa berjaya. Lepas tu tukar seorang je. Orang lain-lain hak bawah tu back dia, jaga gol, striker, hak simpanan, hak dulu ya. Lepas tu kita nak agak dia benar. Malah kalau main bola, mana dia akan menatijahkan benda yang sama. Benda serupa kerana orang dulu. Jadi kita kena berani bro. Berubah ni kena berani. Memang kalau kita tak berani, kita tidak akan berjaya sampai bila-bila. Taghyir, maknanya perubahan itu kena satu perkara yang kita berani buat. Barulah kita akan tengok natijahnya lain, barulah kita akan tengok keputusan yang kita akan terima selepas daripada tu lain. Jadi perancangan itu penting. Sebab tu orang kata kita buat gapo-gapo ni jangan orang panggil buat IT kan, ikut telitah. Nak buat gapo, ikut dia telitah dari kepala kita, buat gitu. Tanpa ada kita buat perancangan yang lebih baik. Sejarah Nabi tak saya kira lah. Banyak ajar pada kita benda tu, cuma lagu mana kita ikut. Sayyidina Ali kata apa? Al-haqqu bila nizam, yaghlibul batil bi nizam. Kita duk marah ke orang hak jahat ni, lama dah kita marah. Tapi setiap kali kita nak lawan orang hak tak baik, dia perancangan dia tu lebih bijak daripada kita. Lagu mana kita nak menang? Maknanya nak harap mana bukan kata nak pelekeh, tapi kalau kita nak harap doa saja, walaupun perancangan kita tak buat, kita tak akan boleh kejayaan dengan apa yang kita rancangkan. Maknanya kena ada strateginya, kena ada perancangannya. Dan dalam sunnah ataupun kita sebut sunnah kejayaan ni, ada satu istilah dia sebut sunnatul nasri. Lepas tu dia ada lawan dia sunnatul hazimah. Kalau kita ikut sunnatul nasri, sunnah kejayaan ni, ada kita sebut tangga-tangga dia, ada cara-cara dia, ada step dia semua sekali, kita akan menempuh kejayaan selepas pada tu insya-Allah. Tapi kalau kita rakyat nak benar, rakyat nak berjaya, rakyat nak kau tu nak kau ni, tapi kita masih lagi mengikut sunnatul hazimah. Kita mengikut cara ataupun sunnah yang menyebabkan kita gagal. Walaupun kita nak benar, kita tetap akan jadi gagal kerana cara kita buat tu tak betul. Mana kalau nak buat rumah molek kan, kena ikut plan dia lah. Jangan plan nak buat lebih kita guna untuk buat rumah, tak jadi. Maknanya kena ikut perancangan yang betul, dan kita kena ada keberanian dan juga kesungguhan untuk kita berubah. Barulah kita akan berjaya. Wallahu a'lam. Aku nak tahu sikit Ustaz. Iaitu saya pun Ustaz sebut ni, bagaimana nak berubah ataupun nak bangkit ni, pertama sekali kena ada rancangan, kena ada keberanian, kesungguhan. Kena ada ilmu juga Ustaz. Ya. Ada itu ya, tak ada tinggal dah. Ilmu ni maknanya kalau dia gagal dalam niaga, kenapa dia gagal, maka dia kena cari ilmu bagaimana nak meningkat. Kalau dia yang seterusnya keazaman.
keazamnya dia ni, maknanya bagaimana nak berubah kena ada keazamnya. Ada. Jadi jelas kepada kita apa yang Ustaz kongsi tadi, amat baguslah, amat jelas. Bagaimana nak bangkit, bagaimana nak ubah ni, itu antara respi-respinya. Asas lah, asas. Baik Ustaz, kita nak seterusnya iaitu apabila kita berubah, perubahan itu bertolak daripada titik kesedaran. Ataupun nak bangkit ni dicetus dengan kesedaran, keinsafan, renungan, dan sebagainya. Baik, boleh tak kongsikan lagi pada kita bagaimana bentuk-bentuk kesedaran, bentuk-bentuk hamasah, kesemangatan untuk kita bangkit tadi. Bentuk-bentuk kesedaran. Supaya ada orang buat gini tak. Ada satu jenama kamu tengok ada satu Facebook, ada jenama pokok keladi. Dia bubuh jenama, dia menama ada Django, janda, patu macam-macam. Brand. Jadi kita nak tengok bentuk-bentuk kesedaran, Ustaz. Silakan. Yalah. Dia strategi ni macam-macam kan. Mana kita nak tarik orang, kita nak suruh orang ikut gapo kita buat ni. Salah satunya branded ataupun kita buat label molek tu salah satunya lah. Tapi kita kena pasti juga maknanya benda yang kita nak jual tu memang kena molek besar. Jangan kulit saja comel barang dalam tak jadi apa. Orang beli sekali pakai dak kan. Mana kita asasnya barang tu mesti comel. Yang keduanya barulah buku tu comel. Sebab tu memang buku ni ada ingat dulu ada universiti khusus ngajar bab ni. Kalau ingat Lim Kok Wing ni kaji Lim Kok Wing. Universiti Lim Kok Wing kan. Lim Kok Wing ni tema dia mudah ya, hitam putih ya. Tema dia universiti dia hitam putih, tapi walaupun hitam putih kita tengok dia tu menarik kerana dia ngajar dan dia ajar pelajar-pelajar dia lagu mana nak menggunakan kulit tu ataupun label tu untuk menarik orang. Maknanya kerana orang lain ni dia tengok pada mula-mula label, isi dia tak tengok lagi ke mana. Label tu ataupun kulit tu, kalau kulit menarik, dia akan beli dulu. Lepas pada tu baru dia tengok kalau isi comel kan, kau molek. Jadi dia ngaji khusus. Dia memang kita ni kena ada ilmu khusus dalam bab tu. Untuk menampak ke hak kita bawa ni benda tu comel dah. Tapi sebab tadi lah, kadang-kadang orang tengok kita ni uduh. Ada siapa sebut tu, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang orang Islam tu comel dah, tapi kadang-kadang mahjubun bil muslimin, dihijab ataupun didindingi, ditutup oleh orang Islam tu sendiri. Orang tak asal kat Islam ni bukan kerana Islam tu tu, tapi kerana tengok perangai orang-orang yang duduk dalam Islam. Kadang-kadang kalau penganut agama Islam saja boleh kira lagi. Orang yang jual Islam pun kadang-kadang menunjukkan imej yang tidak comel pada Islam. Kita bawa Islam, kita royak kita nak buat Islam, tapi imej yang kita bawa menunjukkan sebaliknya. Orang akan pandai serong. Lagu ni, kalau lagu ni Islam baik, kita pun tak comel mana. Kerana kalau tengok pada pengikut saja boleh kira, kerana boleh jadi pengikut tu jahil. Tapi kalau tengok pada orang yang ada ilmu, orang yang bawa title sepatutnya boleh beri contoh yang baik berkaitan dengan Islam, tapi dia tidak buat lagu tu, akan menyebabkan orang akan kecewa dengan apa kita bawa. Jadi ya. Kalau tadi Ustaz sebut dia jelas dah. Kalau jadi masalahnya keliru, kabur. Kabur maknanya betul kok Islam macam ni. Jadi kekeliruan itu Ustaz. Dia sebab tu kita bawa Islam ni kita kena amanah lah. Mana kita kena bawa tu mengikut gapo hak kita belajar kan, ilmu hak kita ada. Barulah orang terima kita tu
Islam hak sekati. Jangan, kerana Islam ni dia tak boleh berlaku tunjuk benda tu comel, sebaliknya kita nak udah tidak, mana Islam tu comel, kita tunjuk benda comel. Maknanya kekeliruan ni timbul kerana kadang-kadang gapo hak kita wayak tak serupa dengan gapo hak kita buat kan. Kita ajar Islam ni zuhud, Islam ni tapi kita tunjuk sebaliknya. Kita lah hak paling mewah sekali. Nombor kereta tak tahu berapa puluh ribu dah. Kita ni ngajar orang suruh zuhud kan. Zuhud ni widermo situ, tapi kita nombor kereta kita berpuluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu dah. Lepas tu orang nak patah ruan dah. Okay, kalau kita kan tak boleh. Ustaz pakai nombor kereta mahal, bukan kata tak boleh, tapi nak wayaknya tak serupa dengan gapo hak kita wayak. Tak serupa gapo hak kita sebut. Jadi image ni lah. Ni kalau kita tengok Nabi dia wayak, benda tu dia wayak, benda tu lah dia buat. Mana bukan sebaliknya. Mana dia tunjuk benda hak hakikat gapo hak dia ajar kepada kita. Mana hak ni ya kita kadang-kadang payah. Misal kata dalam bab kan, hamba royak contoh. Isu hak adalah ni. Isu judi kan. Isu judi ataupun isu benda-benda haram dalam Malaysia ni kan. Kita jadi pelik juga. Bapa di zaman orang bukan Islam jadi Menteri Keuangan, benda tu dia boleh kurang jadi lapis tanpa kita nak kata ada permintaan daripada orang Islam ke apa pun, kita kata tak bunyi, tapi dia boleh buat kurang tu, boleh jadi ada sebab-sebab dia lah kan. Tapi dia boleh kurang di zaman dia. Tapi tiba-tiba apabila kita di zaman orang Islam jadi Menteri Keuangan semula, tiba-tiba benda tu boleh naik semula, walaupun kita sebut kalau kekal hak dia ada pun boleh kira dah. Tapi yang ingat nak rakyat benda pelik, kadang-kadang kita jadi nak kata keliru pun tidak juga. Masa dalam parlimen dulu, hak kecek bab judi ni ataupun dipanggil industri dosa. Industri dia di istilah ekonomi dosa lah, mana judi, arak, pelacuran, maknanya benda-benda tu hasil tu masuk pada KJL. PT kan, PT daripada lesen judi, premis judi, arak, pelacur ni dia masuk ke KJL belakang, dipanggil masuk ke dalam tabung wang yang disatukan. Daripada tabung tu lah, daripada duit tu lah juga akan bayar gaji kepada kaki tangan KJL, buat ni, mana KJL guna PT tu lah. Masa tak ingat tahun berapa, ada seorang wakil, tapi kalau kita wayak ni marah pula. Ada seorang wakil DAP, dia kecek, kalau tak silap nama dia Anthony Luke kecek masa tu, dia minta dengan KJL supaya KJL mengasingkan hasil-hasil dosa ni ke dalam akaun suku. Maknanya untuk digunakan kepada orang bukan Islam saja. Jangan digunakan kepada orang Islam. Mana kaki tangan KJL yang beragama Islam sepatutnya tak terima gaji daripada duit hasil judi, duit hasil pelacuran, duit hasil arak. Mana kalau kajian nak kutip juga, kutiplah kerana benda tu hasil kajian. Memang kalau industri judi dalam Malaysia ni 300 juta setahun bukan sikit. Tu payah nak lepas tu. Mana setahun kajian boleh 300 juta kan. Jadi nak tolak saja bukan dia. Sebab tu kalau kohan naik boleh jadi kerana kajian ada meeting lah ni. Cuma DAP pernah minta dulu, kalau kajian nak kutip juga boleh, tapi asing lah. Mana ambil duit tu tak di akaun asing, jangan guna untuk bayar gaji kepada orang-orang Islam. Biar orang Islam ni dia terima gaji dia daripada hasil yang betul-betul halal. Siapa hak kecek tu? Bukan tok guru, bukan ustaz, tapi orang DAP lah. Kalau kita wayak, orang tak percaya, tapi benda tu ada handset dalam parlimen. Nak wayak, nak kata keliru pun gua bagi jelas dah kan. Tapi yang mana sebut orang pasal nak habis masa sikit, bab pengkhianatan kan. Khianat. Kita memang khianat ni memang satu benda yang menyakitkan hati kita lah. Tambah-tambah kalau hak khianat ni biasanya orang hak dekat dengan kita. Kalau hak musuh kita, dia tak khianat, memang perang ada dah lah gitu kan. Khianat ni orang hak dekat dengan kita, sayang kita, tu dipanggil khianat. Nanti kita nak ayatnya perbincangan kita tu masalah jawab ni iaitu jatuh kerana dikhianati.
Takut apa ni penonton kita tak sempat awal tadi. Ada. Ustaz nak jawab ni iaitu jatuh kerana dikhianati. Sudah Ustaz. Okay. Jadi amul mana khianat ni biasanya dibuat oleh orang yang kenal kita, orang yang rapat dengan kita, sayang kita lah. Baru dipanggil khianat. Kalau musuh kita memang kerja dia untuk jatuh kita ni. Dia orang kita buat misal sama, kalau kita nak tebal pokok pun, kalau mata kapuk tu saja ada, memang kita tak gerak nak guna mata kapuk saja kan. Kita kena ambil dahi dia, ambil buat ulu. Jadi ulu tu mesti daripada pokok tu juga. Barulah mudah kita nak katak biar rebah tu. Dan dalam bab pengkhianatan ni, amo ingat benda yang paling kita kena ingat sekali ialah gapo hak tu guru pernah ulah ketika kita dikhianati di Perak mula. Ni memang saksi hidup. Mana hak dulu-dulu kita tak ada, mana kita hak zaman-zaman dulu kita tak ada hidup ataupun tak ada tahu sejarah kan. Tapi hak berlaku di zaman kita ni ialah apabila berlakunya rampasan kuasa di Perak. Tok Guru Mani Azim masih lagi hidup masa tu. Dan dia pernah ulah, ambo ada di sebelah dia. Dia ingat lagi mana kita betapa kita rasa sedihnya kerana kita dikhianati. Orang beli maknanya wakil rakyat semua sekali. Siapa sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat tumbang. Dan benda ni memang Tok Guru sebut jelas itu adalah satu pengkhianatan. Kita pun tak setuju. Siapa berlaku sidai bawah pokok semua sekali, speaker kena usung semua kali daripada dewan kan. Kita tak setuju. Memang kita tak setuju dengan benda-benda yang seumpama itu. Tapi, hak jadi peliknya, di zaman selepas daripada tu, benda hak pernah berlaku pada kita pula buat kat orang. Hak ni hak kita tak boleh fikir. Apa benda hak kita dulu tak pernah setuju, tapi benda tu juga kita ulang untuk kita buat kat orang. Hak ni satu benda yang memang tak bagi hamba lah, mana benda yang tidak boleh diterima. Kalau kita tak setuju orang buat kita, begitulah juga kita tak setuju, kita buat pada orang. Nabi kata apa? Kalau mana la yuhib hatta maknanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi bima yuhibbu li nafsihi kan. Mana tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia sayang pada saudara dia sebagaimana dia sayang benda tu berlaku pada dia. Kalau benda tu kita tak suka berlaku pada saudara kita, kepada diri kita, benda tu jugalah kita tak suka berlaku pada orang lain. Dan bagi orang dalam bab demokrasi ataupun dalam bab kita sebut pilihan raya ni, kita setuju tak setuju pun memang kita kena terima keputusan pilihan raya. Kalau kita tak setuju, lagu-lagu kalau tengok pada gapo Tok Guru pernah buat sebelum ni, dia tak suka ambil benda tu tengah jalan. Tak setuju, kita tunggu pilihan raya sekali lagi. Mana tunggu sampai 5 tahun, bukan lama pun. Kita nak gapo nak ambil, mana kita ambil nak kita dengan misal kata tengah kerajaan UMNO ni lama mana kita lawan kan. Dan setiap kali kita lawan kita kalah. Walaupun kita tahu dia menipu, walaupun kita tahu dia ada undi tu, walaupun kita tahu dia buat lari peti undi. Tapi kita tak pernah ambil mana kuasa tu tengah jalan. Walaupun ada peluang. Amin ingat dia masa tahun 2013 pilihan raya pilihan raya ke-13 ada peluang masa kita nak ambil kerajaan Kedah masa tu. Kerajaan Kedah masa tu sos ni. Mukhrih ke apa ni. Tapi amba pernah bisik dengan Datuk Mahfuz. Apa kita tak ambil? Apa kita tak guna peluang? Dia kata bukan cara kita. Boleh kita nak pakat masa tu untuk kita ambil kerajaan tengah jalan, tapi bukan cara kita. Kerana kita ada prinsip kita. Kita hormat pada demokrasi. Kalau kita tak setuju pun tunggulah. Pilihan raya akan datang. Kerana yang memilih kita ni adalah rakyat. Bukan orang-orang tu. Rakyat kita pilih kita. Rakyat pilih kerajaan kan. Dan rakyat lah yang telah menjatuhkan kerajaan BN UMNO baru ni. Tiba-tiba lah ni BN UMNO pula jadi kerajaan. Itu sedih sekali kita. Nak kata mana lagi. Allahu'alam. Maknanya bangkit senjata ni tak boleh kita nak bangkit serupa dengan kita dijatuh. Mana kalau kita dijatuh dengan khianat, kita nak bangkit dengan khianat juga, tak boleh. Tak boleh. Itu maknanya benda yang asas. Benda tak betul, benda tak betul lah. Mana kalau benda salah, kita tetap salah walaupun siapa. Tetap salah. Kita nak pergi balas balik atas hak salah tu, bukan dia. Dengan cara lain. Dengan cara yang sama tak boleh. Ada. Baik, ada pandangan Ustaz.
ada sahabat kita daripada apa ni pelayar kita ni. Soalan dia kata, bolehkah kalau gitu yang ni bukan Islam minta asingkan pendapatan dosa yang kita kata orang Islam macam tidak sensitif dengan dosa pahala hanya kerana tamakkan dunia atau hati dah buta. Minta pandangan Ustaz. Kita raikan dengan soalan. Dia tengok keadaan. Maknanya salah satu kita nak kata kita tak sensitif, boleh jadi tidak juga. Cuma peluang yang ada tu dia boleh jadi kerana dia lebih tahu maklumat dari segi ekonomi negara kita. Lepas tu kita pula tak berapa nak ada maklumat nak kecek lepas tu kan. Jadi Anthony Liu masa dia kecek tu kerana dia ada maklumat dia dan dia tahu. Dan kita hak duk pelakon ni memang kita sokong dia sebut tu. Mana masa dia kecek tu dan ada wakil-wakil kita bersama. Cuma nak rayaknya pandangan tu pernah dikeluarkan oleh orang bukan Islam. Dan kita setuju dengan apa dia ayat. Maknanya bukan kita bantah tidak. Mana orang lagu ni kalau kita kata dia ni benci pada Islam lagi tak tahulah. Maknanya sebab tu politik ni dia kena fleksibel lah. Bukan kata jenis main isu agama, isu kaum saja sampai bila-bila tidak. Maknanya ada masa-masa memang kita boleh tupai dia. Walaupun kita tak tahu tujuan agama tapi benda tu memang belagangnya kita kan. Mana sesuai dengan prinsip kita. Kita pun nak kita buat di Kelantan tu, buat di Kelantan daripada dulu mana mengasingkan benda-benda harai lagu tu kita buat. Jadi dia pun tengok benda tu comel. Jadi apabila dia ada peluang kecek di parlimen lagu tu, jadi kita pun sokong dia lah. Tak perlu maknanya tak perlu ulang balik lah kerana kita benda tu dah ya. Sokong masa tu kita tak jadi DAP kan? Tak jadi DAP. Masalahnya law ni ya tak boleh. Law ni tak boleh. Mana kalau kita sokong pandangan pada orang KP, kita labelkan sokong KP. Ni tak kena. Itu masalah kita. Baik Ustaz, kita ke penghujung. Kalau boleh Ustaz siput sikit Ustaz, sebagai penutup kita. Ya. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Isri. Jadi hamba nak ayatnya gapo-gapo kita nak buat ni, satunya kita Ustaz Isri sebut tadi kita kena ada ilmu. Yang keduanya kita kena berani. Maknanya berani untuk berubah tu itu adalah satu benda yang penting. Mana kalau kita perasan dalam kalau kita kecek dalam politik Malaysia ni 60 tahun kita tak rakyat Malaysia tak berani ubah kerajaan. PRU yang ke-15 baru ni rakyat Malaysia sudah berani, maka kita akan tengok benda ni akan jadi lebih mudah untuk masa-masa akan datang. Maknanya keberanian itu penting. Jangan kita duk pegang orang-orang dulu, jangan tukar. Tak setuju, jangan. Maknanya sekali kita berani buat, kita akan tengok kesan dan hasil yang lebih baik. Jadi berani tu kena ada lah. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Bayhaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih kepada semua penonton-penonton kita baca sini. Daripada Wan Sofiatun Naiman, Nur Hazikin, Fakhr Razi, Abu Yazid, Samsudin, kemudian Wan Azimin, Abu Irfan, Miki Mai, ni antara penonton-penonton kita. Tajuk kita pada malam ni iaitu bangkit setelah jatuh. Maka sedikit perkongsi kita pada malam ini yang disipu oleh Al-Fadhil Ustaz Bayhaqi, iaitu bangkit setelah jatuh. Yang penting kita bangkit tidak sebagaimana cara dijatuhkan. Bangkit kita dengan kita membawa kebaikan, dengan kita membawa keberanian dan kebenaran. Semoga apa yang kita alami akan sentiasa diberikan kesegaran dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Bayhaqi kerana sama berkongsi dengan kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz untuk siri-siri yang akan datang. Di sini dulu kita tangguh dan terima kasih kepada semua pelayar-pelayar kita, penonton-penonton kita. Kita minta like dan share kepada sahabat-sahabat kita lain.
apa yang baik Allah Ta'ala, apa lemah daripada hamba sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير